Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Okey. So tak apa, kita teruskan. Okey, jadi cikgu ulang kaji sikit sementara tunggu yang lain masuk Cikgu rasa tak ada masalah dah yang ni ganjalan harga permintaan ni dah okey dah. Okey, jadi ulang kaji sikit. Jadi untuk subtopik ini kamu kena tahu maksud. Okey. Kemudian kamu kena tahu kira lah. Kena ingat dia punya rumus, kena faham. And then you kena boleh kira, cikgu rasa dah boleh kira. Cuma hati-hatilah hati-hati bila kamu gunakan rumus, dia punya tu kena betul lah. Okey? Jadi sebelum ni pun kita sudah bincang tentang jenis keanjalan harga permintaan. Kita ada dua di mana kita perlu faham tentang macam mana kita nak tentukan jenis keanjalan berdasarkan rajah dan juga perkali keanjalan. Bila you dah kira, bila besar daripada 1 means dia adalah anjal, kurang daripada 1 maknanya tak anjal. Yang itu cikgu rasa kamu tak ada masalah. So maknanya hari ni kita akan pergi, yang ini pergi laju sajalah sebab kita sudah belajar kan. Okey, lepas tu objektif hari tu pun kita dah faham dah. Cuma hari ni cikgu nak ulang kaji sikit yang ni, menjelaskan perbezaan ciri permintaan anjal tak anjal ni, kemudian berdasarkan rajah macam mana kita nak buat memang ada yang dah okey dah dia boleh buat sebab dalam jawapan tu kita boleh nampak lah you boleh buat. Okey, so jenis keanjalan sebelum ni kita dah belajar ada permintaan anjal dan juga permintaan tak anjal. Okey. Jadi untuk mengira perkali keanjalan pun kita dah buat. Jadi seperti yang cikgu dah terangkan, tanda negatif ni kamu abaikan saja sebab negatif ni merupakan simbolik hubungan harga dengan kuantiti diminta. Dia negatif kerana apabila harga naik, kuantiti diminta turun. Apabila harga turun, kuantiti diminta naik. So dia negatif hubungan dia. Satu naik lagi, satu turun jadi ini rumus pun perlu kamu ingatkan dan faham. Okey, ini contoh pengiraan. Cikgu dah tunjuk dah minggu lepas. Okey, lepas tu kita belajar, selepas kita kira, kita belajar tafsir pula. So contoh di sini, nilai perkali keanjalan ED ni nilai perkali keanjalan bila dia berada nilai dia 0.2, negatif kita abaikan. Bermakna dia kurang daripada 1 lah jadi bermakna apa dia? Bila harga naik 1%, kuantiti diminta turun 0.2%. Jadi kalau kita nak cerita apabila harga turun, kuantiti pula meningkat. Dia kena ikut hukum permintaan. Okey. So ini kalau kita nak tukar lah. Kalau kita nak tukar jadi 100, dia akan dia punya pun boleh ubah kena sama lah. Okey. So jenis keanjalan pun semua dah tahu ada 2. So ciri-ciri dia cikgu pun dah terang. Ini kita ulang kaji saja. Okey, kalau permintaan anjal ED dia mesti lebih daripada 1. Okey. ED tu perkali keanjalan Okey, lepas tu peratus perubahan, kuantiti dia lebih besar daripada peratus perubahan harga kerana dalam permintaan anjal cakap sikit saja harga berubah, kuantiti akan berubah dengan banyak. So kalau harga jatuh sikit, kuantiti diminta akan naik banyak. Kalau pula harga jatuh, maknanya harga naik, kuantiti diminta akan turun banyak. Macam itulah dia anjal. Okey, so ini kita panggil sebagai tindak balas pengguna yang sangat responsif. Maknanya dia sangat dia sangat react dengan perubahan harga. Jadi cikgu harap semua faham dah. Okey, so bermakna contoh kalau ED kita 5. 5 ni lebih besar daripada 1 kan? Okey, harga turun 1%, kuantiti diminta meningkat sebanyak 5%. Dan sebaliknya lah.
Kalau harga naik 1%, kuantiti diminta akan turun 5%. So dia anjal lah, itu maksud dia. Darajah dia seperti ini, di mana kalau anjal peratus perubahan kuantiti besar daripada peratus perubahan harga. Sebab itu kamu akan dapat yang berbentuk sedemikian rupa. Maknanya yang ini berbentuk dia landai ya. Anjal dia landai. Okey. So keanjalan harga permintaan anjal mempunyai kelok permintaan yang landai. Ya, landai ni dia macam nak straight lah. Ya. Sebab kalau kita tengok tak anjal, dia curam. Ya, dia curam macam gaung tu. Okey. So this one contoh barang adalah barang mewah atau barang banyak pengganti. Ya. Maknanya mudah nak dapat lah. Okey, sebab nanti kita nak kait dengan apa kita nak belajar hari ni. Okey, so now inilah dia rajahnya. Rajah untuk permintaan anjal kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Ya, jadi kamu boleh kalau kamu dah faham, kamu boleh lukis tak payah tengok pun kamu dah tahu dah. Okey, so ini adalah contoh barang permintaan anjal, barang mewah barang yang mahal-mahal lah. Okey? Okey, kalau permintaan tak anjal pula, dia lawan. Okey, perkali kurang daripada 1 and then peratus perubahan harga dia lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti diminta. Maknanya kita ubah banyak harga tetapi kuantiti diminta dia berubah sikit sahaja. So ini apa kita panggil pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga. Jadi dia macam ignore saja. Dia tak ada kesan. Okey, contohnya tafsiran perkali keanjalan kita ED sama dengan 0.5. So bermakna harga naik 1% tetapi kuantiti diminta turun 0.5% sahaja. Ya, sikit sahaja. Jadi dia punya kelok bentuk dia macam ni. Sebab dekat sini yang besar. Okey? Peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. So ini adalah kelok permintaan tak anjal. Okey? Di mana apa dia? Bentuk dia adalah kelok permintaan yang curam. Sebab yang lain-lain ni cikgu dah terang hari tu kan. Senang saja. Kalau harga naik, kuantiti kena turun. Kalau harga turun, kuantiti kena naik. Sebab dia ikut hukum permintaan. Jadi untuk permintaan tak anjal, contoh barang dia barang keperluan Lepas tu barang yang mempunyai ketaatan pengguna yang tinggi. Maknanya kalau barang tu orang memang suka, orang ketagih sebab nanti kita nak kaitkan dengan faktor penentu keanjalan permintaan. Okey, so rajah dia macam ni So this one is curam. Curam sebab harga lebih besar daripada perubahan kuantiti. Okey, so far boleh faham Boleh tak? Boleh. Boleh sebab yang ini cikgu ulangkan je saja, cuma cikgu nak highlight sebab ada yang jawab hari tu dia dah boleh guna dah rajah Okey, so contoh barang tak anjal inilah kita punya makanan, barang keperluan, garam, gula, minyak Okey, so tafsiran ni pun hari tu cikgu dah terang. So sama dengan yang cikgu cakap tadilah. So kalau dalam periksa kamu diminta untuk katalah bezakan ciri-ciri, jadi kamu boleh ambil contohnya yang pertama, dia punya ciri dia, nilai keanjalan dia, nilai perkali keanjalan. Kalau anjal lebih daripada 1, tak anjal kurang daripada 1. Kemudian apa hubungan antara peratus perubahan kuantiti dengan peratus perubahan harga? Okey, so kalau anjal peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Yang ini pula peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. So bila rajah kita bentuk kelok permintaan anjal dia akan berbentuk landai perkataan dia berbentuk landai dan dia punya rajah macam ni lah. Nanti kamu boleh try lukis sebab bila kamu ikut balik kat sini harga dengan kuantiti ni kamu akan nampak maknanya apa dia, kuantiti ni lebih besar daripada harga dan kalau tak anjal dia berbentuk curam kerana peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti, sebab tu dia curam. Okey, boleh ingat Okey.
Yang lain-lain tafsiran dia yang inilah samalah. Kalau kamu dah faham tak ada masalah, kamu boleh yang tadi tu kamu boleh susun dalam ayat. Peratus perubahan harga ataupun peratus segitiga P. Sebab hari tu ada pelajar yang buat jawapan dia tertinggal perubahan tu. Tak boleh peratus P saja, tak betul. So gambar segitiga tu maksud dia perubahan. That's why bila perubahan you kena tolak yang baru, tolak lama. Kuantiti contohnya harga baru, tolak harga asal, bahagi harga asal untuk dapatkan ratus, jadi kita darab 100. Okey, so ini samalah. Okey, kalau tak anjal pun dia kontrak. Ingat nilai dia ni, tengok nilai dia. Okey, so bila kita buat tafsiran biasanya kita akan gunakan harga sebagai satu lah. Sebab itu bila kita buat perbandingan ED lebih besar daripada satu atau ED lebih kecil daripada satu. Okey, ini contoh barang. Selalu kita sebut barang mewah saja, tapi ini kita list down. Cikgu list down sini rumah banglo, barang kemas, kereta mewah, jam tangan. Jam tangan yang mahal lah. Kalau jam tangan yang RM10 tu dia tak masuk sini lah. Kalau jam tangan yang branded, contohnya kamu ada Rolex. Okey, kasut berjenama. Bukan kedai, bukan kasut yang murah tu Ini yang memang branded, yang original. Okey, authentic Okey, so barang keperluan dia tak anjal sebab kenapa? Mahal, murah pun kita kena makan. Begitu juga dengan pakaian. Okey, so tak ada jadi sekarang kita masuk subtopik baru, penentu keanjalan harga permintaan. Sebab cikgu cuba habiskan hari ni sebab kita akan masuk exam kita akan exam selepas ni. Okey? Okey, penentu keanjalan harga kita tengok. Jadi cikgu dah suruh kamu ni jadi kalau kita nak berikan respon dan alasan ni berikan respon dan alasan berkaitan situasi di bawah Okey, katalah kita ada emas, barang kemas dan juga kita ada apa kat sini. Okey, apabila barang kemas diturun, apa agaknya berlaku? Siapa boleh jawab seorang? Bila harga barang kemas turun, Panumati, cuba jawab. Apa biasanya berlaku ni kalau katalah harga emas diturun? Orang beli ke tak? Panumati ada? Cikgu. Kenapa dia beli? Sebab harga turun. So dia akan beli banyak ke beli sikit? Banyak. So ini contoh apa dia ni? Permintaan? Permintaan apa? Permintaan tak anjal. Tak anjal ke? Barang mewah? Permintaan? Permintaan anjal. Be careful Okay, good. Okay, kalau ni pula siapa nak cuba jawab seorang? Ada tak yang nak cuba jawab? Janganlah every time nak kena panggil. Siapa yang ada? Wen Jun boleh? Boleh tak Wen Jun? Kalau ikan ni barang apa? Ikan. You makan ikan tak? Makan. So harga murah ke harga mahal? Murah. Beli tak? You beli tak? Mak Beli. tak? Kenapa beli? Murah. Sebab murah. Kalau dia mahal, beli tak? Tak. Ya ke? Lepas tu you makan apa? Asia. Mati. So tak kira lah you yang ni. Sekejap sorry. Ada gangguan suara. Ada lagi tak bunyi? Sekejap Okey. So maknanya apa? Kalau harga ikan naik tadi, ada orang kata tak payah beli. Nak mati. Okey, so ini barang keperluan. So barang keperluan, harga mahal ke harga murah,
kita tetap beli sebab itu dia tak anjal. Itu maksud dia tak anjal Tak apa, kita tengok lagi nanti. Okey, kita tengok sikit. Tak apalah yang ni, yang tu kamu boleh buat. Cikgu nak masuk kepada subtopik baru iaitu menjelaskan penentu keanjalan permintaan. Cikgu nak kaitkan dengan tadilah. Okey? Jadi cikgu dah suruh kamu baca hari tu kan, ke surat 94, 95. Okey, yang ini ada 7 faktor keanjalan permintaan Jadi cikgu nak kamu take note because nanti kalau kita belajar penawaran, keanjalan penawaran, dia ada yang lain pula penawaran sebab penawaran dia lebih kepada apa dia? Firma, pengeluar. So sekarang ni ingat, permintaan you kena selalu ingat kita sebagai pengguna Okey, apakah faktor yang memberi ataupun memberi kesan kepada penentu keanjalan permintaan? Okey, ada 7 jadi tolong ingat ni. Okey, yang pertama jenis barangan, kedua faktor jangka masa, typo pula. Nombor 3 bilangan bilangan barang pengganti, 4 nisbah perbelanjaan dengan pendapatan, bilangan kegunaan, ketagihan dan ketahanan barang. Okey, cikgu akan cuba terangkan supaya kamu faham sebab sepatutnya bila kamu dah baca tu boleh faham Okey. So samalah tadi sebabnya cikgu nak terangkan bahawa kalau anjal ni dia harga dia turun sikit, kuantiti diminta akan naik banyak Okey, kalau pula tak anjal, harga naik ke harga turun, kuantiti diminta akan akan dia respon sikit saja, dia tak anjal. Okey, so nanti kita nak cuba tengok faktor-faktor inilah juga mempengaruhi permintaan tu anjal tak anjal Okey, kita tengok jenis barangan Yang pertama jenis barangan. So tadi macam Pandu Mati dengan tu tadi dah jawab kan, Wen Jun kan. Okey, bila barang mewah ni dia anjal sebab Pandu Mati pun sebut tadi, harga turun sikit, pengguna akan meningkatkan kuantiti diminta dengan banyak. So sikit saja harga emas turun, mungkin mak kamu beli. Wah, dah tahu emas turun, minta bapak kamu kasih beli baru. Okey, contoh. Okey, kemudian kalau ikan pula, sebab dia barang keperluan. Bila barang keperluan, apa dia? Barang keperluan ni, walaupun harga naik, pengguna tetap akan membeli barang tersebut sebab kita mesti mau makan tak makan mati kan. Jadi itu contoh tak anjal. Jadi bermakna kalau jenis barangan kita dah sebut dah sebelum ni, yang barang mewah anjal, barang keperluan tak anjal. Okey, itu senang saja kan. Okey, kita pergi kepada faktor kedua. Okey, kita tengok faktor jangka masa. Faktor jangka masa ni dia ada 2. Satu jangka panjang, satu lagi jangka pendek. Okey, kita tengok Kalau dalam jangka masa panjang, permintaan barang adalah anjal. Kenapa dia anjal? Sebab pengguna dia cukup masa untuk pergi cari barang yang boleh gantikan barang tersebut. Okey? Jadi bermakna dalam jangka masa panjang, permintaan barang anjal kerana pengguna sempat cari barang pengganti. Tetapi sebaliknya berlaku dalam jangka masa pendek, permintaan barang tak anjal kerana kita masa terhad, so dia tak sempat cari ganti, mahal ke murah ke, kita paksa beli. Tetapi dalam jangka masa panjang, permintaan barang jadi anjal sebab okey dah mahal, okey lama, sempat kita pergi cari yang lain. Itu maksud faktor jangka masa Okey, untuk kamu punya information lah biasanya untuk ekonomi ni jangka masa panjang ialah tempoh setahun. Okey, maknanya lebih daripada setahun. Kalau jangka masa pendek, biasanya kita refer atau rujuk masa itu adalah kurang setahun. Maknanya 1 bulan sampailah 12 bulan lah. Tapi kalau dia lebih 12 bulan, lebih setahun, kita boleh consider as jangka masa panjang. Boleh Okay, now kita pergi bilangan barang pengganti. Okay, so kalau barang yang ada banyak barang pengganti, dia akan jadi anjal. Sebab apa? Sebab
kalau satu barang tu harga naik, okey, dia pergi cari barang pengganti. Contohnya kat sini kita ada ubat gigi, macam-macam ubat gigi. Okey, let's say harga Colgate total ni naik, mungkin pengguna akan pergi cari Dali sebab dia lebih murah. Okey. Seterusnya permintaan tak anjal sekejap. Kita tengok dulu. Okey. Kalau permintaan tak anjal, maksud dia barang ni dia tak ada barang pengganti, tak ada yang lain. Ada satu saja. Okey. Next. Sorry tak berapa sihat. Okey, nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Okey. Kalau banyak duit daripada permintaan tu, daripada duit pendapatan, daripada yang dia ada ni, duit banyak ni, kalau barang tu mahal, maknanya dia kena gunakan duit banyak kan? So dia anjal lah. Contoh, apa dia? Kita ada kat sini telefon pintar. So you kena beli mungkin 3-4 ribu Kalau kecil, maknanya guna sikit saja daripada duit gaji atau pendapatan. Jadi barang itu panggil permintaan tak anjal. Contohnya nasi lemak. Okey, nasi lemak ni maknanya mungkin nasi lemak ayam mungkin RM3, RM4. Tetapi kalau iPhone ni you kena RM3,000, RM4,000. Itu contoh. Senang saja kan? Jadi kita masih lagi anjal tu adalah barang mewah, tak anjal tu barang keperluan. Mudah kan? Okay, next. Bilangan kegunaan. Okay, kalau barang itu banyak kegunaan, permintaan dia anjal. Contoh kita ada tepung sini, tepung gandum ni, you nak buat apa? Kuih, nak buat goreng pisang, nak buat kek, buat roti, semua boleh guna. Okay? Tetapi kalau barangnya bilangan kegunaan yang terhad, permintaan itu tak anjal. Jadi tadi yang boleh guna macam-macam, itu permintaan anjal. Contohnya tepung gandum. Kat sini kita ada tepung atas. Tepung atas ni dia untuk guna buat capati. Betul tak, Panumati? Okay? Jadi dia tak boleh guna untuk buat kuih lain kan? Panumati, betul tak? Betul, Cikgu. So itu contohlah. Maknanya bilangan kegunaan dia terhad. Kalau beli tepung atas, dia cuma boleh buat capati. Tetapi kalau kita beli tepung gandum, macam-macam boleh buat. Buat roti canai boleh, buat tu boleh macam-macam. Okey, itu maksud dia lah. Kalau dia banyak kegunaan, bermakna permintaan anjal. Kalau kegunaan dia terhad, tak anjal mudah saja. Okey, so tadi cikgu dah beri Okey, so next ketagihan. Okey, ketagihan ni selalu kamu dengar ketagihan ni pasal dadah saja Tetapi ada orang minuman pun dia ketagih. Okey, so kita tengok kalau suatu barang tahap ketagihan dia tinggi, permintaan dia jadi tak anjal. Tak anjal kenapa? Walaupun mahal, pengguna tetap akan beli. Contohnya kalau katalah dalam family kamu memang minum Nescafe ataupun minum kopi. Mungkin datuk kamu ke atau ayah kamu tak boleh tak ada kopi. Itu kiranya itu contoh tahap ketagihan yang tinggi. Ataupun yang paling senang, orang yang isap rokok kan. Walaupun kerajaan sudah naikkan harga tapi mereka masih lagi beli. Sebab itu contoh permintaan tak anjal.
Okey, kalau permintaan anjal, barang yang tidak mendatangkan ketagihan kepada pengguna. Contohnya air dalam botol, air lah air. So maknanya dia tak ada, dia tidak ada ketagih. Jadi dia akan cari yang murah untuk beli banyak. Okey? So kalau ketahanan barang pula, kalau barang tahan lama, dia mempunyai permintaan anjal. Okey. Dan barang tidak tahan lama, permintaan tak anjal. So apa contoh barang tahan lama? Macam kita punya perabot dekat rumah. Okey? Kamu punya apa? Furniture dekat ruang tamu tu, mak kamu beli. Jadi dia barang tahan lama lah sebab permintaan dia anjal. Sebab apa? Dia tahan lama, kita kena bayar mahal sikit kan? Ataupun alat elektrik dekat rumah. Okey? Contohnya mesin basuh ni. Okey? Jadi dia barang yang tahan lama. Okey, yang tidak tahan lama biasanya berkait juga dengan keperluan. Contohnya apa, sayur-sayuran kan? Buah-buahan. Okey? Dan juga apa yang kita selalu, contohnya kita ada susu segar. Dia selalu tak tahan lama kan? Jadi permintaan dia tak anjal. Okey. Boleh? Jadi senang nak ingat lah. Okey, sekarang kita masuk pada subtopik yang terakhir sebab yang inilah untuk kita punya exam akan masuk sampai sini Okey, sebab yang kelas hari ni pun cikgu rekod, nanti cikgu akan share video dia. Nanti kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok semula. Okey, hubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Okey, bagaimana kita nak kaitkan yang keanjalan tadi, dia anjal tak anjal tu, dengan jumlah hasil. Sebab itulah keanjalan harga permintaan ni dia sangat penting kepada pengeluar, kepada orang yang jual. Sebab dia tindak balas pengguna. Okey, so sebagai contoh, gambar apa ni? Gambar apa ni? Kenal tak? Kita pun dah lama terkurung dalam rumah dah lama tak pergi mall kan? Okey, so let's say kat sini kita ada hypermarket okey, contohnya kat sini Tesco, Maiden, Giant okey, so biasanya dekat tempat-tempat macam ni, okey, Yofe, apa yang selalu beli kat sini? Dia selalu pergi tak mall? Yofe? Ya. Ada? Selalu pergi beli apa? Selalu beli apa kat sini? Okey. Saya pernah. Okey. Okey, tak apa. Jadi kita nak tengok apakah strategi peniaga, macam mana dia nak tingkatkan keuntungan Okey, jadi untuk 2.24 ni standard pembelajaran kita menerangkan hubungan antara perubahan dalam harga permintaan dengan perubahan dengan jumlah hasil bagi keanjalan berbeza. Kita nak tengok kalau dia anjal, apa strategi pengeluar, tak anjal, apa pula dia kena buat. Okey, so yang ni muka surat 97 hingga 100 Okey, so kita tengok jumlah hasil. Apa itu jumlah hasil? Okey, jumlah hasil adalah pendapatan yang diterima oleh pengeluar. Jadi pendapatan yang diterima oleh pengeluar ni, orang yang jual ni dapat daripada mana? Itu adalah perbelanjaan yang dibuat oleh pengguna terhadap barang-barang yang dipasarkan. Okey? Jadi oleh itu jumlah hasil adalah sama dengan jumlah perbelanjaan pengguna. Faham tak maksud cikgu ni? Maknanya jumlah hasil tu apa-apa saja yang pengguna beli, pendapatan itu akan dapat pada penjual kan? So bermakna pendapatan yang diterima itulah jumlah hasil dan dia adalah sama dengan jumlah perbelanjaan pengguna. Sebagai contoh, Yofi beli barang harga RM50. Jadi Wen Jun sebagai penjual akan terima RM50 tu kan? Jadi itu maksud dia, jumlah hasil. So jumlah hasil kita nak kira macam mana? Kuantiti dan harga. Jadi sebagai contoh tadi, Yofi dia bayar RM50 adalah untuk 10 buah buku. Satu buku harga RM5.
Jadi kuantiti 10, harga RM5. So maknanya RM50. Ini bukan untung lagi tahu, ini berapa dia dapat. Okey. So apa hubungan dia kalau harga permintaan anjal dengan jumlah hasil? Okey. So kita sebagai contoh kita kira ni dulu, jadi cikgu rasa tak ada masalah dah, kamu dah boleh kira kan? Tapi cikgu pergi cepat saja. Okey, so ingat bila kamu kira keanjalan, pastikan kamu kenal pasti dahulu yang mana PO, P1 semua kita keluarkan dulu. Okey, sebagai contoh kat sini ini harga asal. Jadi harga asal, partner dia kuantiti asal lah. Dan harga baru, kuantiti baru. Okey, satu lagi sebelum kamu buat pengiraan, kamu kena keluarkan ni, kamu double check tahu. Betul tak dia ikut hukum permintaan. So this one kalau kamu tengok harga turun kan dan kuantiti naik. So bermakna ini betul adalah permintaan. Okey, so kita buat pengiraan macam biasa. Okey, masukkan formula. Lepas tu kiralah peratus perubahan kuantiti berapa, peratus perubahan harga berapa. So lepas tu kita bahagikan saja, dapat negatif 2.5 kan. Tetapi nilai anjalan harga permintaan yang kita ambil adalah 2.5. Jadi ini cikgu rasa dah banyak kali kita terang, kamu pun dah faham nak buat macam mana. So apa maksud dia? Okey, jadi yang kita kira tadi adalah nilai ED kan. Nilai ED kita dapat 2.5. So nilai ED lebih besar daripada 1, maka keanjalan harga permintaan barang ini adalah anjal. Okey, kenapa anjal? ED lebih besar daripada 1. Okey, so take note, bagi barang yang permintaannya anjal, penurunan harga sedikit. Okey, nampak tak ni? Harga dia turun. Harga turun berapa? 20%. Ni, dia turun negatif Okey, menyebabkan peningkatan kuantiti diminta lebih besar. Peningkatan kuantiti berapa? 50%. Itu maksud dia. Bermakna bila kamu tengok nanti untuk tengok ciri, kamu boleh tengok perkiraan ni saja pun kamu dah boleh huraikan. Okey, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Jadi kat sini maknanya harga turun sikit, kuantiti diminta akan naik banyak. So, peningkatan kuantiti diminta lebih besar ni memberi kesan kepada jumlah hasil kan. Okey, so apa yang perlu dibuat? Okey, kita tengok balik tadi, ED lebih besar pada 1 ED sama dengan 2. Okey, so bermakna ED lebih besar pada 1, maka keanjalan barang tersebut adalah anjal. So bermakna penurunan harga yang sedikit menyebabkan peningkatan kuantiti diminta lebih besar. Okey, so ini bukti dia. Sebagai contoh kita harga ni jumlah hasil yang asal. Bila harga RM20 ni ini kita nak memberi bukti sebab dalam soalan dia boleh juga minta kamu buat pembuktian. So pembuktian kita akan kira balik. Harga asal tadi 20 kan sebab lepas tu dia turun. Okey, harga asal RM20. Kuantiti diminta 60 kan. Kita dapat 1,200. Tetapi setelah harga turun, okey, harga turun kepada RM16, kuantiti diminta jadi 90. So, nampak tak tu? Jumlah hasil kita jadi 1,440. Bermakna jumlah hasil telah bertambah sebanyak 240. Okey? Jadi apa yang kita boleh simpulkan? Bagi barang yang permintaan anjal, penurunan harga barang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Okey, yang ni boleh faham tak? Kalau tak faham boleh bagi tahu. Boleh faham tak? Siapa yang ada? Ada 3 orang saja Okey, Yufei, boleh faham Boleh. Ini sebab kita nak tunjukkan bahawa apabila kita turunkan harga, jumlah hasil akan meningkat. Okey? Boleh faham Pada mati? Boleh cikgu. Okey, tak apa. Okey, kemudian hubungan antara harga permintaan dengan jumlah hasil tadi itu kita buat tadi. Bermakna apabila harga permintaan anjal, kita buat penurunan harga, apa berlaku kepada jumlah hasil? Jumlah hasil akan naik.
Tetapi kalau kita tingkatkan harga, jumlah hasil akan turun. So kesimpulan dia, untuk harga permintaan anjal, kita akan turunkan harga. Strategi pengeluar ialah turunkan harga. Okey, so macam ni senang. So kalau keanjalan dia anjal, harga turun, jumlah hasil akan naik. Kalau harga naik, kita naikkan harga, maknanya pengeluar naikkan harga, jumlah hasil akan turun. So better buat yang mana sebagai pengeluar? Kalau kamu kata sebagai pengeluar, kamu sepatutnya buat apa? Turunkan harga. Okay? Okay, next. Kalau tak anjal pula, tak anjal pula, contohnya kat sini ini sebab cikgu sebab nak jimat masa, tak apa, nanti kamu boleh cuba kira. Okay, nanti boleh buka balik video ni, kamu cuba kira keanjalan dia. Okay. Tetapi untuk tak anjal, dia kontra dengan permintaan anjal. Okay, peningkatan harga menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil dan penurunan harga barang menyebabkan penurunan dalam jumlah hasil. So untuk permintaan tak anjal, strategi pengeluar adalah tingkatkan harga. Kalau permintaan anjal, turunkan harga. Itu itu yang kita nak sampaikan hari ni sebenarnya. Okey. Okey. Ringkasan permintaan tak anjal. Tak anjal, turun, menurun. Okey? Kalau tak anjal, kita turunkan harga, jumlah hasil akan turun. Kalau kita naikkan harga, jumlah hasil akan meningkat. So bermakna untuk permintaan tak anjal, strategi pengeluar ialah naikkan harga. So jadi kalau ni kamu dah siap tak? Rasanya Yorkfair dah siap kan ni? Siap. Manu Mati dah buat tak? Belum cikgu. Nanti habiskan buat ni. Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, tak apalah kawan kamu tak nak masuk sebab minggu depan tingkatan 5 dah start periksa. Jadi kamu akan menyusul. Cikgu tak pasti tapi cikgu rasa minggu satu lagi. So maknanya untuk sepanjang daripada hari ni hingga ke peperiksaan tu cikgu nak buat ulang kaji jadi nanti cikgu akan bagi contoh-contoh untuk cara kamu menjawab. Kita punya kertas periksa, kita memang ada kertas 1, kertas 2 cuma bila online ni dia ada lain sedikit cara dia lah. Jadi insyaAllah untuk kertas 1 biasalah 40 soalan, kita akan guna Google Form. Okey, kertas 2 kita bagi 2 slot sebab dia tak boleh lebih 1.5 jam kan. Jadi cikgu akan buat kertas 1 bahagian A, 3 soalan sutur wajib jawab. Bahagian B nanti 4 soalan esei, kamu kena pilih 2. Jadi nanti cikgu akan bagi contoh. Jadi kamu tengok balik modul-modul yang cikgu dah beri sebelum ini. Kalau ada mana-mana soalan yang kamu tak faham, boleh PM cikgu, boleh letak dalam grup juga. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana cara menjawab sebab kalau kita buat kelas macam ni pun ada kawan kita tak mau masuk. Sebab cikgu ingat cikgu nak buat ekstra. Kalau you boleh masuk kelas, cikgu nak tunjuk cara menjawab. Tapi kalau tak ada respon, susahlah. Tapi tak apa, nanti cikgu akan buat juga. Mungkin kalau buat kelas sebelah malam, okey tak? Boleh tak? Sebab siang-siang tak nak masuk, pagi tak nak masuk, petang tak nak masuk. Boleh tak Yorkfair kalau cikgu buat malam? Kalau boleh ya. Boleh ke tak? Boleh. 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 Kita buat extra kelas lah untuk exam nanti. Sebab cikgu pun nak tolong kamu. Tapi kalau kamu sendiri tak mau tolong diri sendiri, susah lah. Okay, so any question? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Sekejap cikgu keluar dulu. Susah lah macam ni. Okay. Ada 3 orang saja hari ni. Jadi hari tu pegawai PPD pun sudah komplain sebab apa?
sebab kamu tak mau buka kamera. Jadi tak apalah. Sekejap cikgu nak beri gambar sikit. Okay, any question? Ada soalan tak? Kalau ada tak faham, boleh tanya. Ada soalan tak? Tak apa, nanti kamu tengok balik. Cikgu ada bagi kamu latihan hari tu kan yang printed punya tu. Kamu tengok balik. Tapi kamu cuba buatlah sebab kita punya exam. Bab 1 semua. Okay? Lepas tu bab 2 sampai hari ni lah. Maknanya sampai ke anjalan harga permintaan saja. Keanjalan harga penawaran kita tak masuk lah sebab tak masuk lagi. Okay, kemudian nanti cikgu akan share juga video-video untuk bab-bab ada yang kawan cikgu punya supaya kamu boleh ulang kaji. Start daripada bab 1 sampai bab ni. Jadi ikut kamulah kalau kamu rasa nak tengok boleh. Okay? Okay, any question, ada soalan tak? Tak ada? Tak apa, nanti kalau ada apa-apa soalan, you hantar message PM cikgu boleh, dalam grup pun boleh. Jadi Wen Jun sudah hantar ke yang muka surat 100? Belum kan? Tu tak. Okay, sudah sebab cikgu ingat ada 3-4 orang yang dah hantar tapi cikgu ingat pada mati belum hantar. Jadi kamu cuba buat. Okay. Cikgu, soalan mana yang nak buat? Muka surat 100. Hari tu lagi cikgu dah suruh sebab dia 3 soalan. semua. Yang muka surat 100 tu. Buku teks. Okay. Jadi nanti you tengok balik modul-modul yang cikgu dah beri hari tu. Kalau ada masalah, you boleh tu sebab cikgu rasa kertas 1 tak ada masalah sangat. Kertas 2, bahagian itu struktur tu kamu boleh jawab dalam point, tapi ayat mesti lengkap tetapi bahagian B memang you kena jawab essay. Tak apa, nanti cikgu bagi contoh, you tengoklah. You tengok macam mana cara jawab. Okay, boleh? Okay, tengoklah. Kalau Selasa depan kita belum start exam, mungkin cikgu akan buat Google Meet lagi, tunjuk cara jawab lah. Okay. Okay, so itu saja untuk hari ni. Okay, thank you for attending the class. Okay, tak apalah. Kita ada 16 orang, masuk 3 orang saja cikgu tak tahulah nanti nak jadi apa semua. Okay, so itu saja. Okay, tak ada soalan Okay, boleh tak you buka kamera, cikgu nak ambil gambar? Bukalah sekejap. No. Tak ada sikat rambut tu ada. Okay, tak apalah. Okay, so that's all for today. Terima kasih banyak. Okay, so you may leave the class. Thank you. Bye-bye. Thank you, cikgu. Okay, welcome.